Pertama, pengurangan pembayaran gaji terhadap pekerja. Isu berkaitan dengan pengurangan pembayaran gaji terhadap pekerja merupakan faktor yang utama dalam masalah kaki tangan dalam perkhidmatan Kurier JNT. Hal ini demikian kerana baru-baru ini syarikat JNT digemparkan dengan satu susulan penularan video yang berkaitan dengan kes kejadian mogok yang dilakukan oleh pekerja-pekerja syarikat penghantaraan berkenaan. Kejadian berkenaan berlaku di sebuah premis perniagaan JNT yang terletak di Perak. Hal ini kerana majikan di syarikat JNT tersebut telah menukarkan struktur komisen dan pembayaran gaji tanpa persetujuan para pekerja. Dengan itu, tindakan pengurangan gaji terhadap pekerja telah menyebabkan pekerja menjadi sifat amarah serta beremosi, terutamanya pekerja B40 iaitu pendapatan rendah. Yang kedua, bebanan di tempat kerja. Siasatan dilakukan oleh KSM terhadap beberapa buah premis perniagaan syarikat mendapati kejadian mogok yang dilakukan oleh pekerja di syarikat JNT. Pekerja-pekerja di kalangan bahagian penghantaraan tidak berpuas hati dan tertekan kerana waktu pekerjaan adalah lebih daripada waktu biasa, iaitu lebih daripada 8 jam sehari. Pekerja terpaksa mengambil waktu kerja yang lama disebabkan oleh peningkatan pembelian secara atas talian. Oleh itu, pengurangan pembayaran gaji terhadap pekerja dan bebanan di tempat kerja adalah punca masalah kaki tangan dalam perkhidmatan Kurier JNT. Langkah untuk masalah kaki tangan Kurier JNT. So, antara langkah pertamanya adalah majikan memainkan peranan dalam pembayaran gaji pekerja. Majikan perlu bertanggungjawab tentang pendapat pekerja tentang peningkatan atau penurunan gaji. Peningkatan dan penurunan gaji perlulah berlaku di tempat kerja bagi pekerja berfokus kepada pekerjaan. So, ia akan membuatkan pekerja mementingkan pekerjaan dulu. Dan juga komisen perlu diberi kepada komitmen pekerja dalam pekerjaan. Langkah seterusnya merupakan pemantauan dan tindakan hukuman oleh pihak berkuasa. Syarikat perlu mengambil tindakan iaitu memberikan hukuman tidak melebihi RM300,000 atau tempoh penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali atas persalahan berlaku masalah di tempat pekerjaan. Hal ini akan mengurangkan pekerja berlaku masalah di tempat bekerja. Langkah seterusnya merupakan menyediakan persekitaran yang aman. Pihak berkuasa juga perlu bertanggungjawab menyediakan kemudahan yang lebih selesa di tempat kerja untuk pekerja, seperti menyediakan mesin ATM, tempat minum air dengan tempat berehat dan sebagainya bagi memberikan lebih selesa kepada ahli pekerja di tempat pekerjaan. Langkah yang terakhir pula memberi kaunseling. Pihak HR perlu memberi kaunseling kepada pihak pekerja yang membuat masalah di tempat pekerjaan dan juga memberi kertas merah terhadap pekerja yang membuat masalah di tempat pekerjaan. Dengan juga mereka perlu memberi motivasi yang perlu kepada pekerja. Sumber ilmu yang digunakan untuk menepasti punca dan mencadangkan penyelesaian. Antara sumber ilmu yang saya gunakan, yang pertama ialah akal. Pertama sekali saya menggunakan akal dalam memikirkan secara kritis mengenai isu tersebut untuk menghasilkan cadangan yang bernas. Yang kedua, saya gunakan khabar berita yang terdapat di internet. Di situ saya dapat mengetahui punca berlakunya isu tersebut dan dapat berfikir secara kritis dan dapat menghasilkan cadangan.
Yang ketiga, saya gunakan panca indera. Saya menggunakan panca indera seperti mata dan telinga untuk melihat dan mendengar mengenai isu tentang masalah kaki tangan di syarikat JNT di internet seperti online artikel dan jurnal bagi mengenal pasti punca dan mencadangkan penyelesaian. Akhir sekali, saya menggunakan ilham. Saya menggunakan ilham ketika saya buntu untuk mencari punca dan penyelesaian. Tetapi selepas saya banyak membaca tentang isu tersebut, daripada situ saya mendapat ilham untuk mencari punca dan jalan penyelesaian bagi mencadangkan penyelesaian dan mencari punca isu tersebut. Menilai kebolehpercayaan sumber. Kami menilai kebolehpercayaan sumber melalui laman sesawang. Terdapat beberapa laman web rasmi yang dipilih untuk mendapatkan maklumat dan data terkini berkaitan dengan masalah kaki tangan dalam perkhidmatan kurier JNT. Terdapat pelbagai aduan yang dilakukan oleh pengguna akibat pekerja JNT Express mempunyai prestasi yang buruk. Ini kerana pekerja syarikat ini tidak bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengatur penghantaran pelanggan. Prestasi ini memberi kesan kepada imej syarikat dan hampir semua bukusan pelanggan rosak dan tidak dalam keadaan baik. Ini menyebabkan pelanggan membuat aduan kepada pihak JNT dan ini telah memberi pengaruh imej kepada cawangan JNT di Malaysia. Seterusnya adalah video di sosial media. Terdapat video yang merakam perbuatan pekerja JNT membalingkan barangan pelanggan. Video yang dipilih oleh laman sesawang boleh dijadikan satu bukti bahawa pekerja JNT Express mempunyai prestasi yang buruk. Maklumat yang diperolehi daripada laman sesawang berita rasmi diambil dan digunakan sebagai rujukan. Dengan ini, maklumat yang dipilih adalah tepat dan memenuhi objektif kajian. Kaedah pemerolehan ilmu. Kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan adalah pengumpulan data. Data dan maklumat isu ini dikumpulkan dengan pelbagai cara seperti internet dan perpustakaan. Kajian ini dimulakan dengan mendapatkan maklumat data dalam bentuk bahan bertulis yang bercorakkan cetakan, majalah dan sumber internet untuk mendapatkan maklumat yang berkenaan dengan masalah kaki tangan dalam perkhidmatan kurier JNT. Seterusnya adalah melayari internet. Kajian ini menggunakan kaedah melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan kajian yang dijalankan. Dalam konteks ini, kajian ini perlu melayari laman web untuk mendapatkan maklumat mengenai masalah kaki tangan dalam perkhidmatan kurier JNT. Selain itu, kaedah ini juga dapat memilih maklumat yang lebih tepat dan luas. Apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber tersebut digunakan? Okey. Sumber yang digunakan adalah 4 perkara, iaitu sumber akal, sumber khabar berita, sumber panca indera dan sumber ilham. Okey, first sekali, penggunaan akal adalah amat penting dalam menghasilkan sesuatu cadangan yang bernas. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan akal akan dapat mencapai pemikiran yang lebih kritis dan secara tidak langsung akan menghasilkan sesuatu cadangan dan juga dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan lebih terperinci. Oleh itu, penggunaan sumber akal adalah penting dan rasional digunakan dalam menyelesaikan sesuatu isu. Okey. Seterusnya, melalui sumber khabar berita. Melalui sumber khabar berita pula, ianya amatlah rasional digunakan kerana melalui khabar berita itu, kita akan dapat mengetahui sesuatu isu yang berlaku dengan lebih terperinci dan sahih. Hal ini kerana melalui khabar berita, kita dapat menilai sesuatu perkara sama ada ianya benar ataupun tidak. Hal ini dikatakan demikian kerana tanpa khabar berita, kita tidak akan dapat mencapai sesuatu perkara dengan lebih tepat dan jelas. Seterusnya, melalui sumber panca indera. Melalui sumber panca indera pula, panca indera dapat memberikan maklumat penting terhadap manusia. Hal ini kerana panca indera merupakan salah satu daripada sumber ilmu yang dipercayai dan diyakini akan kebenaran dan keabsahannya. Akhir sekali, melalui sumber ilham.
Melalui sumber ilham pula, penggunaan sumber ilham adalah amat penting dalam mencari punca dan penyelesaian kerana ilham merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dikatakan demikian kerana ilham merupakan sesuatu yang menggerakkan hati dan menimbulkan daya cipta untuk menghasilkan atau mencapai sesuatu perkara yang dicari dan dikehendaki. Kesimpulannya di sini, penggunaan sumber akal, berita, panca indera dan ilham adalah amat penting dalam mencadang atau menyelesaikan sesuatu perkara kerana melalui sumber-sumber ilmu ini akan membuatkan sesuatu perkara itu dapat diselesaikan dengan sempurna dan terperinci. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih. Hal ini jarang orang suka menghubungkan antara kehidupan praktis dikaitkan dengan kehidupan sedar atau tidak sedar. Suka rela untuk melakukan kerja-kerja harian dalam pelbagai bidang yang diceburi. Ia mengakibatkan tulang empat kerat dalam menyempurnakan kerja-kerja dipilih sama ada di pejabat, di rumah atau sebagainya. Tenaga fizikal sangat memerlukan kekuatan semasa bekerja. Tetapi sama beratnya berbanding dengan kerja praktikal. Oleh itu, saya di sini untuk mengupaskannya dengan ilmu berkaitan falsafah. Menurut kajian yang telah kami lakukan, masalah ini terdapat dengan melayari internet. Dalam hal ini, kami telah mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan pengurusan kaki tangan dalam perkhidmatan JNT. Ini terjadi kerana pihak pengurusan JNT telah melepaskan tangan tentang kebajikan pekerja dan tidak menjaganya dengan sebaik mungkin. Oleh itu, ianya akan memberikan kesan yang buruk kepada pihak pengurusan JNT seperti pekerja akan mogok dengan membaling barang pelanggan seperti yang telah viral beberapa bulan yang lalu. Melalui internet, iaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah ini, pihak JNT haruslah memberikan inisiatif kemudahan kepada pekerja supaya pekerja dapat menjalankan kerja dengan sebagus dan mendapat pujian daripada pelanggan dan pengguna JNT. Seterusnya, justifikasi dan rasional kepada kaedah pemerolehan ilmu ialah dengan pengumpulan data. Dengan maklumat dan data yang ada dari hasil bertanyakan kepada pekerja JNT, data tersebut dapatlah kami membuat kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pekerja JNT dengan lebih tepat dan tahu bahawa ianya sahih dan bukan berita palsu yang telah disebarkan oleh orang ramai. Untuk memastikan berita itu sahih, kita haruslah memastikan data yang kita dapat itu perlulah diselidik dahulu sebelum membuat andaian. Salah satu cara untuk memastikan tiada masalah kaki tangan dalam perkhidmatan kurir JNT ialah dengan memastikan pihak atasan selalu membuat tinjauan dan bertanyakan kepada pekerja apa yang kurang untuk diperbaiki demi memudahkan pekerja melakukan kerja yang dilakukan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.